Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Ada buku teks Mama, tak? Ani bunyi cakap tak boleh. Cakap tak boleh. Dia kena cuba banyak kali. Cuba try lagi sekali. Cacing tu join tapi tak ada satu saya tak dapat dia punya handphone dia. Tak download app kot. Sekali lagi nanti ni. Mukadimah Amy dia. Ya, harus bagi Rasul. Lah. Kau kabur. Oh, kena balik. Kamera iPad tu Tak boleh. Tu join. rumah kabur. Tak, Ma. Boleh. Tengok ni. Aku tak gerak pun. Ni. Kat dalam gambar. Okey, keluar tak? Ada. You are presenting to everyone. You are presenting to everyone. Ada rumah yang present. Present tu apa? Dia tu. Nampak? Ya. Nampak apa? Itu dia tunjuk. Tak boleh. Tak boleh. Ikan. Boleh dulu. Ikan. Okey, ada nampak tak? Tajuk sifat harus bagi Rasul. Pak. Tadi nampak. Tapi tak baca. Tu presenting. Dah bu. Ni. Ibu harus Nampak tak? Nampak. Okey, nampak tak nota yang dipaparkan? Biasa. Okey. Tetapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sihat semua? Sehat. Okey, tajuk kita hari ini ialah sifat harus bagi Rasul. Buat gambar ya? Okey. Okey, yang pertamanya kita lihat dulu apa pengertian sifat harus bagi Rasul. Okey, kita baca sampai sifat harus bagi Rasul ialah Rasul bersifat seperti manusia biasa tapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang Rasul. Boleh faham tak? Maksudnya sifat harus bagi Rasul ni sama seperti manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang Rasul. Okey. Okey, kita lihat contoh sifat-sifat harus bagi Rasul. Okey, antaranya ialah yang pertama Rasul makan dan minum. Yang kedua Rasul sakit, sihat dan tidur. Yang ketiga Rasul beristeri dan juga berkeluarga. Dan semua dan semua sifat-sifat yang ada pada manusia yang normal, gembira, sedih, mandi, marah dan sebagainya. Boleh faham? Senang je kan? Simple je.
Okey, maksudnya sifat harus bagi Rasul sama macam kita manusia biasa. Okey, kita lihat yang bawah pula. Sebelah minta dulu. Sikit. Okey, yang ini dalam buku teks. Mukadimah ambil dalam buku teks. Siapa ada buku teks boleh buka muka surat 36. Okey, sifat harus bagi para rasul. Okey, perbualan antara ustaz dan juga anak murid dia. Ustaz dia tanya, sifat harus bagi para rasul ialah rasul-rasul bersifat seperti manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai rasul. Lepas tu anak murid tanya, Ustaz, apakah erti sifat harus bagi rasul? Okey, jadi Ustaz kawan tadi kan, sifat harus bagi rasul ialah rasul-rasul yang bersifat seperti manusia biasa. Okey, contoh dia. Apakah contoh dia Ustaz? Lepas tu banyak contohnya, antaranya tidur, makan, mandi dan banyak lagi. Okey, seterusnya sifat harus bagi para rasul. Okay, baca dan fahami. Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh manusia biasa. Contohnya makan dan minum, beristeri dan berkeluarga, sakit, sihat dan tidur, merasa gembira dan sedih. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh, senang je kan tajuk ni? Okey, kita lihat kepada latihan. Kita boleh? Okey, latihan sifat harus bagi Rasul. Okey, soalan yang pertama. Apakah erti sifat harus bagi para Rasul? Alif, Rasul bersifat seperti manusia biasa. Rasul tidak seperti manusia biasa. Jim, orang bersifat seperti Rasul. Rasul bersifat seperti Nabi. Okey, apa jawapan dia? Alif, ba, jim, dal. Denish, jawapan nombor 1. Apakah erti sifat harus bagi para Rasul? Rasul bersifat seperti manusia biasa. Alif. Apakah arti yang benar? Apa jawapan dia? Alif. Alif, pandai. Rasul bersifat seperti manusia biasa. Okey, kita sambung. Lihat soalan yang kedua. Manakah contoh sifat harus bagi Rasul? Alif, makan minum. Ba, maha mendengar. Ji, maha melihat. Dal, maha mengetahui. Apa jawapan dia? Alif, ba, jim, dal. Alif. Alif. Pandai. Senang kan? Okey, yang ketiga ikut adalah sifat harus bagi para Rasul kecuali. Siapa nak jawab? Selamanya. Alif, bira sedih. Dal. Ba, sakit sihat. Jim, makan minum. Dal, kekal selamanya. Kekal selamanya. Jawapan dia dal kan? Kekal selamanya. Pandai siapa yang jawab tu. Yang keempat, apakah sifat para Rasul? Siapa nak jawab ni? Alif, ba, baik. Jim, malas. Di, maksud. Ba. Baik. Ba, baik. Sifat para Rasul. Ba, baik. Okey. Okey, maksum tu maksudnya sempurna. Dal pun boleh juga jawapan dia. Okey, nanti kalau ada buku boleh buat latihan dalam buku ya. Kita bincang dulu boleh? Okey. Okey. Jawab soalan berikut. Apakah pengertian sifat bagi para Rasul? Siapa boleh jawab ni? Kalau aku yang dah jadi kita ke rumah. Macam korang? Tak jadi ke rumah. Pengertian sifat harus bagi para Rasul. Aku saja muka. Baru pada
Halo, dengar tak? Tadi. Sifat harus bagi Rasul. Okey, apakah pengertian? Sifat harus bagi para rasul ialah rasul-rasul ya yang bersifat bersifat seperti manusia biasa manusia biasa tetapi tapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai rasul. Okey, bagus. Okey, tulis 4 contoh sifat harus bagi para rasul. Okey, apa dia contoh? Makan dan minum, Makan, minum lagi? beristeri dan berkeluarga, Ya, beristeri, berkeluarga, tidur. Okey. sakit, sehat dan tidur, merasa gembira dan sedih. Okey, bagus. Okey, Jim, apakah pengertian maksum? Tahu tak apa maksud maksum? Sempurna. Okey, Maklimah jelaskan. Okey, para rasul adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa. Okey, Maklimah jelaskan sekali lagi apa dia maksud maksum. Maksum iaitu terpelihara daripada dosa. Dengar tak? Nah, Okey, apa dia maksud maksum? terpelihara daripada dosa. Okey, bagus. Kiranya rasul ni dia terpelihara daripada dosa. Betul. Terpelihara dari dosa. Okey. Next. Okey, jawab soalan berikut. Tulis sifat wajib beserta ertinya. Oh, ni. Ingat lagi tak sifat wajib bagi rasul ada berapa? Ni saya suruh kaji lah tajuk yang lepas. Okey, Maklimah bagi tahu. Okey, antaranya sifat wajib bagi rasul yang pertama sidik. Cik, amanah tak? Sidik. Yang kedua siapa ingat? Amanah. Sidik, amanah lagi? Tablik. Tabligh, pandai lagi? Fatonah. Fatonah, hebat. Apa maksud sidik? Sidik artinya benar. Apa dia? Sidik artinya Benar. benar. Okey, yang kedua tadi amanah. Amanah artinya? Amanah lah kan, jujur. Yang ketiga tabligh. Tabligh artinya? Menyampaikan. Menyampaikan. Bagus. Fatonah artinya? Bijaksana. Sana. Okey. Kemudian beri sifat mustahil beserta ertinya. Okey, sifat mustahil bagi rasul pun 4. Yang pertama, siapa ingat? Okey, yang pertama al-kazibu. Sebut ramai-ramai al-kazibu. Al-kazibu. Okey. Yang kedua al-khiyanah. Al-khiyanah. Yang ketiga al-kitman. Al-kitman. Yang keempat al-baladah. Al-baladah. Okey, kita lihat maksud dia pula setiap sifat mustahil itu. Yang pertama al-kazibu artinya dusta. Al-kazibu artinya apa? Dusta. Yang kedua al-khiyanah artinya khianat. Yang ketiga al-kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat datu artinya bodoh. Tidak bijak. Tidak bijak. Okey. Boleh ada sebarang pertanyaan tak? Berkenaan dengan tajuk kita hari ini, sifat harus bagi rasul. Ada. Tak ada. Okey, kita buat sesi ulang kaji sekali lagi boleh? Boleh. Okey, kita lihat apa dia pengertian sifat harus bagi rasul. Ialah rasul bersifat seperti
manusia biasa tetapi tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka seorang mereka sebagai seorang rasul. Okey. Contoh sifat-sifat harus bagi rasul, makan dan minum, sakit, sihat, tidur, beristeri dan juga berkeluarga. Selain tu, semua sifat yang pada manusia yang normal, contohnya kita ada rasa gembira. Nah, rasul pun ada rasa gembira, sedih, rasul pun ada rasa marah dan sebagainya. Okay, sekali lagi maksum. Ingat lagi tak apa pengertian maksum? Kalau siapa yang ada buku teks boleh lihat muka surat 38. Para rasul adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa. Jadi apa maksudnya? Rasul terpelihara daripada dosa. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Kalish. Boleh faham Kalish? Okey, ada pertanyaan tak? Sebelum kita tutup kelas kita. Umar, ada pertanyaan? Yang apa tu? Yang sifat mustahil bagi Rasul tu tak faham lagi. Oh, sifat mustahil bagi Rasul ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Okay, ada buku teks tak? Ada? Okey, siapa ada buku teks boleh kat muka surat 32. Dah. 31. Sorry. Oh. Ada. Okey, lihat. Okey. Student dia tanya, Ustaz, berapakah bilangan sifat mustahil bagi para rasul? Ustaz dia jawab, sifat mustahil bagi para rasul ada 4 iaitu al-kazibu, al-khiyanah, al-kitman dan al-baladah. Maksudnya sifat mustahil ni sifat yang tak patutlah ada pada para rasul. Okey, al-kazibu tak. Okey, mustahil lah para rasul itu bersifat dusta. Dusta ni menipu. Mustahil lah rasul bersifat menipu kan? Okey, yang kedua al-khiyanat. Khianat. Mustahil lah para rasul bersifat khianat. Kan, betul tak? Betul. Okey, yang ketiga menyembunyikan. Mustahil lah para rasul bersifat menyembunyikan. Sedangkan para rasul dia berdakwah kan? Dia berdakwah jadi tak bolehlah sembunyi-sembunyi, betul tak? Dia kena berdakwah secara terang-terangan. Okey, yang keempat al-baladatu. Okey, mustahil lah para rasul bersifat tidak bijak. Betul tak? Betul. Okey. Kita faham tak Umar? Boleh. Okey. Lagi ada pertanyaan tak? Danish? Ada. Tak ada. Hana Afifah ni siapa? Afinan. Tak nampak muka. Ada Hani ke? Rumah ni. Okey, nanti boleh buat latihan buku inovasi. Ada tak buku latihan ni? Warna purple. Mak Lima ada bagi dalam WhatsApp. Yeah. Okay.
Okey. Kalau ada boleh buka muka surat 24. Siapkan muka surat 24, 25 dan 26. Pusat berapa Malimah? 24, Boleh dok Ustaz. 25, 26. 20. 5, 26. 26. Kalish, ada buku tak? Kita dah bincang dah tadi. Ada tak soalan nak tanya? Muka surat 24 tu. Ada soalan tak nak tanya kat Mu'alimah? Ya. Nombor 1 senang kan? Nah. Nombor 2? Nah. Nombor 3 boleh jawab? Senang je kan? Yang keempat, apakah sifat para rasul? Alif, ba, jim, dal. Bohong ke, baik ke, tak maksud? Baik. Bukanlah. Okay. Ulang balik. Jawapan dia yang paling tepat sekali. Dal maksum terpelihara daripada dosa. Okey, muka surat 25. Ada persoalan nak tanya tak? Tak ada. Boleh jawab ya? Senang kan? Okey, apa? Jim, apakah pengertian maksum? Ingat lagi tak apa maksum? Cara daripada dosa. Okey, bagus. Okey, muka surat 26. Ini sesi ulang gaji. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 dan sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Okey. Sifat wajib bagi Rasul. Fokus. Sidik, amanah, fatona, tabligh. Kemudian kamu tulis dia dalam bahasa Melayu tepi tu. Okey. Kemudian sifat bawah tu ba, sifat mustahil bagi Rasul ada al-kazibu, al-khiyanat, al-kitman, al-kalalatu. Okey, ada persoalan? Ada. Tak ada. Boleh faham ya tajuk kita hari ni? Apa tajuk kita hari ni? Sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul. Okay. Boleh faham ya semua? Faham. Kalau boleh faham, betul tak ada persoalan nak tanya kat Mu'alimah? Kita tutup kelas. Ada. Tak ada. Okey, nanti tolong siapkan ya latihan tu. Nanti buka sekolah kita bincang. Mu'alimah tanda. Nak hantar gambar kat WhatsApp. Tidak. Anak Afifah. Okey, kelas 4 Muslim ada sebarang pertanyaan ke? Hana Afifah, faham ya? Okey. Kalau macam tu kita tutup kelas kita ya. Boleh? Okey kelas. Jumpa lagi next week insyaAllah. Okey. Okey, siapkan latihan ya. Lagi. Okey, selamat Hari Raya. Raya. Saya batin. Minta maaf ya sebarang kekurangan daripada Mu'alimah. Tak ada pun. Okey, kita tak lambat tadi ada soalan technician sikit. Minta maaf ya. Okey. Lambat sikit start tadi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Bye. Bye. Bye.